So bila you nak design satu entity, you nak tentukan apa entity yang you nak masukkan dalam you punya sistem. So biasanya kita akan modelkan dia mengikut entity lah. Each object or each entity should be modeled as one concept. Maksudnya apa? Kalau you ada banyak jenis staff, so kita boleh kategorikan dia atas nama staff kan. Academic staff, technical staff, technician kan, semua kita letakkan sebagai satu kategori. Okay. Contohnya dalam kes ni, all person should fall into one entity set name as person. Kalau ada banyak projek, so kita akan letakkan satu entity name. Nama dia adalah projek. So jangan satu projek you letak satu entity kan. Projek 1, projek 2, projek 3 dijadikan satu entity. So tak boleh. Okay. So semua projek tu, so you kena letakkan sebagai satu entity. Nama dia adalah projek. Okay. So itu the first concept. Okay. So ini contoh academic staff, technical staff. Kita combine dia jadi satu saja. Panggil sebagai staff. Right. Yang kedua, kalaulah kita ada multiple value dalam attributes kita, contohnya kita punya attributes for qualifications kan. Biasanya qualification seorang ni dia ada banyak qualification kan, betul tak? Bila nak lukis ERD ataupun nak develop satu model ERD, so first yang kita kena design adalah kita kena identify apa dia entity bagi sistem kita. Okay. So bila you nak identify the entity, so kita kena setkan the entity yang kita kena record. Okay. Contoh, katalah dalam UTM kita ada banyak staff kan, kita ada banyak jenis staff. Okay. Katalah kita ada lecturer, kita ada lecturer, kita ada technician kan. Apa tadi? Dalam qualification kan. So bagi qualification, bila kita ada banyak value, so biasanya kita akan letakkan dia sebagai satu entity yang lain. Okay. So kita tak boleh letakkan the multiple value attributes dalam satu attributes. Okay. Contohnya person, kita ada ID dia, kita ada tarikh lahir dia, dan qualification dia, and the address. Okay. So dalam satu attributes, kita hanya benarkan untuk dia mengandungi satu sahaja record. Okay. So ID, kita hanya benarkan satu je record. So you tak boleh letakkan seorang staff ada dua ID. Kan? Satu matrix, nombor matrix dia, satu lagi nombor matrix yang lama contohnya. So tak boleh. So satu attribute, satu je value, satu je record. Okay. So qualification bila ada banyak, then kita kena tambah satu lagi. Kita kena tambah satu lagi entity. Kan? Katalah entity itu adalah qualification kan. Okay. Sama juga dengan address. Kalau lah you punya address kan, kita nak recordkan address kita. Contohnya kita nak asingkan nombor rumah lain, nombor jalan lain kan, postcode lain, apa lagi, dan kita ada daerah kan. So kalau you nak asingkan dalam setiap satu record tu satu cell, satu attribute, okay, so kita kena pecahkan dia jadi address ini satu lagi entity yang lain. So, itu yang kedua. So, yang ketiga, kita kena pilih nama bagi object names kita. Okay. Bagi entity, kita gunakan noun. Bagi relationship, we can use verb. Okay. So, bagi entity, kita kena letakkan noun lah, kata nama kan. Sebab entity itu adalah objek kan. Okay. So, bagi relationship, kita gunakan verb. So jangan entity you gunakan verbs, tak boleh. Entity ni adalah noun, kata nama, objek. So kita gunakan noun. Okay. And relationship are actions and better described by verbs.
Entity is usually an object, so that is best described by nouns. So itu bagi entity dan juga relationship. Macam mana kita nak tentukan nama dia lah. Contoh dia customer kan. So customer adalah satu objek. So kita gunakan customer sebagai dia punya nama. Kan? Okay. So purchase ni adalah dia punya relationship. Okay. Sebab dia adalah activity ataupun apa tadi? Action. Okay. Customer is purchase a product. So purchase ni adalah satu kata kerja kan ataupun verb. Okay. Ataupun kita boleh panggil dia products are purchased by customer. Kan? Tak ada way lah. So you boleh gunakan customer purchase a product ataupun product are purchased by customer. Sama saja Dan biasanya kita akan lukiskan satu saja, product and customer. Product are purchased by customer ataupun customer purchase the product. So ni contoh macam mana nak lukis relationship. And then the sequence, the step. So first, you kena identify apa the entity. Yang kedua, you kena setkan the attributes bagi entity tu. Yang ketiga, look at how the entity can interact with each other. You kena tentukan the relationship name kan, apa hubungan antara satu entity dengan entity yang lain kan. Kemudian add a relationship set between two entity, give the relationship an appropriate name, and then last is add the cardinalities. Cardinalities ni adalah you tentukan one to one, one to many tadi tu So mula-mula you tentukan apa the entity dia. Yang kedua you kena setkan bagi entity tu apa attributes yang kita nak recordkan. Okay. Yang ketiga you kena tentukan apa relationship antara entity 1 and entity 2 for example. Okay. So katalah entity 1 ni adalah student, entity 2 adalah lecturer. So student submit the assignment to lecturer for example. Okay. So submit the assignment adalah relationship. Okay. So the cardinalities bagi student and lecturer. So many student submit the many students submit the assignment to one lecturer. Okay. So itu adalah contoh macam mana kita nak create an ERD. Okay, ada soalan? Kita tengok contoh. Tak ada. Boleh faham Tengok contoh dululah. Okay, kalau yang tak faham. Okay, dalam contoh ni ada berapa entiti yang boleh kita kelaskan, kita kategorikan. Right. And last is name. Okay. So kita bolehlah lukiskan dia punya ERD dia macam ni lah. Okay. Okay, boleh? Dapat tak macam mana? Boleh faham So pad dengan column is one to one relationship. Column dengan beam adalah one to many. So ni cara macam nak lukis lah. Satu, you kena identify apa dia entity. 1, 2, 3 entity. Kemudian you kena tentukan attributes bagi pad location with that materials. Kemudian yang ketiga, you tentukan relationship one to one ataupun one to many. Okay, right. Okay, satu lagi. Kita ada recursive relationship antara column dengan column kan? Sebab dia ada first column and second column. So first column is support the second column. So kita gunakan recursive relationship macam ni. Okay, ni contoh satu. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, kalau contoh macam ni. Okay, so apa relationship yang ada? Apa entity yang ada? Pad, column, roof, beam. Roof. Slab. Kan? Slab. Column, roof. Truss. So kita tambah slab dengan roof kan? Roof. So relationship dia one to one to many or many to many? Semua ada. Semua ada. One to one. One to one ada. Antara pad dengan column apa dia? One to one. One to one kan? One to one. Okay. Antara column dengan beam? One to One to many. One to many. Betul? Betul. Betul ke? One to two.
One to many. One to many. Beam ada banyak. Yes, beam ada banyak kan. Dalam satu kolom tu dia ada support banyak beam kan. So, satu beam juga boleh dia akan disupport oleh dua kolom. So dia jadi many to many relationship. Okay. So kita ada many to many relationship. Pad dengan kolom is one to one. Slab dengan beam kita ada one to many. One, Many. two. Roof pun ada one to many. Sebab one roof and many beam. Slab, one slab with many beam. Tapi bagi kolom dengan beam, so hubungan dia adalah many to many. Okay, boleh dapat tak contoh ni? Boleh faham tak? Boleh. Okay, boleh kan? Okay, bila ada many to many relationship macam ni, so kita tukarkan dia jadi one to many. Kan, letak satu hidden entity. Kita panggil sebagai supporter. Okay, this is hidden entity. Nama you boleh letak nama apa? Apa je nama lah. Okay. So dalam case ni saya letakkan supporter. So dia punya attributes adalah support number, kemudian column dan juga beam. Okay, ni column ID dan juga beam ID lah. So dalam case ni kita ada column ID, kita ada beam ID. So saya ambil dia punya column ID dan juga beam ID sebagai dia punya attributes. Okay, contoh lain So kita ada 5 betul Yes, kita ada 5 entity. Sorry, kita ada 5 terminator kan. Project, architect, contractor, local authorities and town planning. And then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 process and then 1 data store. Storage. Okay. Okay, macam mana you nak convert daripada DFD kepada ERD? Okay, bagi terminator, okay, so project manager, architect, contractor, local authorities dan town planner. So kita jadikan ianya sebagai entity dalam ERD. Okay. Kalau dalam DFD, entity kita, terminator kita ada 5. So sepatutnya dalam ERD by default, so kita letakkan 5 tu jadi satu entity yang berbeza lah. Architect, town planner, project manager, local authorities and contractor. 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So yang saya tandakan ni adalah this is entity. Project manager, local authorities dan juga contractor. So ada 5 ni. Alright. So daripada 5 tadi, ada lagi tak dalam DFD kita ni yang boleh kita jadikan sebagai entity? Ada tak yang nak kita recordkan data dia? Contractor dah masuk dah. Masuk dah kan? Ni contractor, local authority, project manager, ada 5 tadi ni. Project drawing. Satu lagi apa yang nak kita recordkan? Drawing. Yes, drawing kan. So drawing ni juga kita boleh jadikan kan. By default kita kena juga jadikan. Okay. Data store ataupun storage kita ni, kita akan jadikan dia sebagai entity kan, ada satu drawing. Dan satu lagi adalah project. Mana project ni datang? So project ni datang daripada data flow. So that's mean kalaulah you ada data flow tapi you tak recordkan somewhere dalam you punya DFD, then kita boleh jadikan data flow ni sebagai salah satu entity. Sebab apa? Sebab biasanya you kena recordkan project. Mungkin dia direcord dalam infrastructure design. Mungkin dia recordkan dalam structure design punya proses. Okay. So project information ni adalah maklumat yang penting dalam suatu projek. So takkanlah you create satu sistem tapi you tak recordkan maklumat projek kan. Sebab tu kita boleh jadikan dia sebagai satu entity. Okay. So tu cara nak convert lah. So you ada 7 entity termasuk drawing dan juga projek. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. So you tentukan dia punya entity. Yang kedua you kena setkan dia attributes.
Yang ketiga, you tentukan dia punya relationship one to one or one to many. Macam mana nak tentukan relationship one to one atau one to many? So kita yang kena tentukan. Okay. Sistem analis yang kena bincang dengan user. You nak benarkan satu arkitek untuk manage banyak projek ataupun satu arkitek dia hanya benarkan satu projek saja. Yang tu kita kena design lah sistem kita. Kalau you design your system satu kontraktor hanya boleh manage one project, then the relationship must be one to one. Okay. Yang tu kita kena design. Okay, yang kedua, lepas kita convert, so you kena letakkan ID. Okay, ID ni kita panggil sebagai primary key. Okay, ID arkitek, ID town planner, ID PM. Bagi setiap entity, mesti ada satu ID. Okay, kontraktor ada ID dia sendiri. Yang kedua, kita kena tambahkan secondary key. So, primary key adalah ID bagi setiap entity. Tapi secondary key ni adalah ID daripada entity yang mempunyai hubungan dengan dia. Contoh dia, one to many, project manager. One project manager can manage banyak project lah. So, ID project manager ni kita kena letakkan dekat entity project. Okay. Yang punya hubungan one to many saja. Kalau one to one tak perlu. Okay. Kalau one to many, contohnya arkitek manage or plan many project. So, ID arkitek you kena tambah dekat project. ID town planner juga you kena tambahkan sebagai secondary key. Okay. ID contractor pun sama sebab relationship is one to many. So, yang punya hubungan one, so you kena tarik dia, tambahlah dekat yang mempunyai many entity tadi ni kan, many project. Okay, boleh faham tak? Boleh. Doktor, Doktor. Ya. Kalau macam one to one tu macam mana nanti ID dia nak dipecahkan? ID yang sama je. Kita boleh gunakan So, dia- kalau one to one maksudnya kita boleh letakkan ID yang sama. Okay. This is contoh example of software. Okay, ada soalan sebelum? Mana yang paling senang ni? Okay, macam mana nak tukarkan dalam bentuk table? Daripada ERD, kita boleh tukarkan dalam bentuk table. So, katalah ni adalah kita punya ERD, progress, project dan owner. So, tukarkan dia, date percentage ni sebagai field name, date percentage, project, jadikan project, location, state and city. Ni adalah attribute. So, you ada project, location, state and city. Bagi owner, kita ada name, address and manager name. Owner, address and manager. So semua dijadikan sebagai field name dalam table. So setiap satu you letakkan dia punya attributes. Contoh dia project, you ada project, location, state and city. So you letakkanlah project title, school, block, market, apartment, shopping complex kan. Ni contoh-contoh record dia lah. Okay. Owner pun sama. So ni you kena convert je. Okay. Lepas tu you kena add the primary key. Ingat tadi tak? Dalam setiap table, you kena letak primary key. Progress, you letak dia punya ID. Project, you letak dia punya ID. So, semua ni adalah primary key. Okay, yang kedua, barulah you letakkan secondary key. Secondary key ni datang dari mana? Datang daripada entity yang mempunyai hubungan many. Contohnya, owner dengan project. So, one to many. So, dekat project ni, you kena tambahkan ID owner. Okay, dekat table project ni, you kena tambahkan ID owner. Yang ni lah. Okay. Kan? So this is secondary key. This is secondary key. Okay. Okay, boleh faham And last, this is relationship one to one ataupun one to many. So you linkkan antara ID dengan ID, owner ID dengan owner ID. Ini dalam access, nanti kita akan buat. So ini juga contoh yang lain lah.